Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih Talib sebentar tadi dan kita teruskan perkongsian kita pada pagi ini dengan topik yang kita bawakan, ibadah korban ikhlas di Kemboja. Dan untuk mengupas berkenaan topik kita pada pagi ini, kita ucapkan selamat datang kepada tamu istimewa kita di pentas Assalamualaikum, iaitu Al-Fadil Ustaz Datuk Ustaz Kazim Ilyas selaku Duta Korban Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bersama kami pagi ini. Alhamdulillah, bagi jemaah yang barakah insya-Allah. Amin amin insya-Allah. Ialah kita sekarang ni dalam bulan Zulhijjah Datuk. Dan ialah di mana kita laksanakan ibadah korban ni, nak menyucikan jiwa dalam bulan Zulhijjah ni bersama-sama, lebih-lebih lagi bersama dengan Korban Ikhlas. Kalau kita lihat kempen yang dijalankan, mungkin secara mukadimah Datuk, kita nak kongsikan berkenaan dengan korban ikhlas di Kemboja bersama dengan Yayasan Ikhlas ni. Ya, alhamdulillah. Tak sampai dah 6-7 hari lagi kita menyambut Aidil Adha dan juga ibadah korban yang kita laksanakan. Mungkin Datuk boleh kongsikan antara kempen-kempen yang dijalankan tentang korban ikhlas Asia Tenggara, lebih-lebih lagi Kemboja, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 9 tahun Korban Ikhlas mengadakan kempen korban dan melaksanakan ibadah korban. Dah 9 tahun dah buat, maknanya Korban Ikhlas ni berpengalaman untuk buat korban. Yang kedua, pada tahun ini untuk korban luar negara kita memilih 4 wilayah. Yang pertama di Kemboja, yang kedua di selatan Thai di Patani, yang ketiga di Aceh dan yang keempatnya di selatan Filipina di Mindanao. Tumpuan kita pada kali ini 4 wilayah Asia Tenggara ini khususnya kepada Kemboja. Jadi kalau orang tanya kita kenapa di Kemboja? Sebab saya rasa ramai sahabat-sahabat di sana yang sangat-sangat memerlukan dan meraihkan korban. Dan yang kedua, sebenarnya saya ada juga boleh kata cawangan lah sekolah saya di Kemboja. Di Kemboja. Jadi saya tahu keadaan masyarakat di sana, keadaan mereka memerlukan dan sebagainya. Jadi sebab itu saya bila Korban Ikhlas nak menumpukan korban di Kemboja, saya suka sangat. Sebab saya tahu keadaan masyarakat Islam di situ, keperluan mereka, kehendak mereka, dan mereka sangat menanti-nantikan korban dilaksanakan di sana, insya-Allah. Masya-Allah. Tadi Ustaz Datuk ada kongsikan berkenaan dengan bagaimana mereka di sana memang amat-amat memerlukan sumbangan ataupun nagi-nagi korban ni, yang mana mereka memang hidup dalam keadaan yang susah. Tapi kenapa di Kemboja secara khusus, Datuk Ustaz, kalau kita lihat, kalau kita dengar pun, kalau yang mana melakukan korban luar negara selalunya di negara-negara yang popular, seperti Yaman sebagai contoh, di Palestin sebagai contoh. Kenapa di Kemboja dan kenapa harga yang bakal dikongsikan nanti tu bagaimana pula? Ya, bila sebut di Kemboja, yang pertama orang-orang kita. Ya, kita masyarakat Kemboja tu hampir dengan kita. Wajah pun serupa dengan kita. Malah ada yang pandai berbahasa dengan bahasa kita pun. Jadi bukan saya kata kita tak buat di Timur Tengah, di Afrika. Juga kita buat di Afrika dulu, kita buat di Palestin dan sebagainya. Tapi bila kita tengok kepada wilayah di Kemboja dengan rupa paras mereka, dengan bahasa mereka sangat dekat dengan kita. Tapi dalam masa yang sama, ialah mereka duduk di sebuah negara yang ialah seperti mana yang kita lihat dalam gambar kita sekarang ini, dalam video kita sekarang ini, kita rasa seolah-olah saudara kita yang sangat hampir. Sebab itu kita pilih untuk Kemboja kita highlightkan pada tahun ini, korban kita pada tahun ini, supaya benda itu dapat kita rasa selesa. Bila kita buat korban tu kita rasa puas rasanya. Kan kita boleh masak makanan dia orang, kita makan, masakan dia orang masak tu kita boleh makan. Kalau kita buat korban sana tu kita boleh makan. Jadi kita sama-sama merasai nikmat berkorban dengan masyarakat di Kemboja. Itu sebab. Dan kita lihat keperluan mereka pun sangat banyak kan. Dan kadar kalau kita pergi ke tempat dia orang tu, kita lihat keadaan mereka tu dengan keadaan kita agak jauh berbeza daripada segi taraf hidup. Jadi perlu untuk kita umat Islam di Malaysia ni bantu mereka, dan ramai sangat orang Islam kita di Malaysia ni yang bina masjid di sana, yang buat surau, yang buat perigi sumber air untuk dia orang, yang buat jalan, malah ada yang sponsor buat sekolah, membantu sekolah agama di sana. Jadi terima kasih pada rakyat Malaysia yang sangat prihatin dalam bab ini, dan kita sokong lagi dengan buat korban untuk mereka, dan korban ikhlas boleh
menyalurkan korban anda kepada pihak-pihak di Kemboja, insya-Allah. Masya-Allah. Ustaz, saya tertarik bila Ustaz kata berkenaan dengan pembinaan sekolah, Ustaz. Ya. Mungkin kita boleh selitkan sedikit, Ustaz, untuk pengetahuan para penonton. Ya. Bagaimana keadaan umat Islam di sana ataupun perkembangan umat Islam sendiri di Kemboja? Saya cakap jadi sebab saya pun ada kaitan juga dengan sekolah, nama sekolah Al-Barakah ada di Kemboja. Dan guru kita pun guru di sekolah yang sama. Dan saya tahu keadaan sana sangat memerlukan. Kita tak ambil duit, yuran semua tak ada. Baru ni pun kita uruskan lagi untuk dia orang dapatkan membeli tanah dan sebagainya. Jadi siapa nak tolong dia orang? Ya, kalau kita tak bantu sahabat kita. Umat Islam bukan setakat di Malaysia saja kita bantu. Jadi kalau saya sendiri merasai bahawa kita perlu bantuan dan mereka juga memerlukan bantuan. Apa salahnya kita sebarkan, luaskan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dalam konteks kita sekarang, Zulhijjah ni yang sangat kita tumpukan ialah korban. Ya, dengan korban ni besar sebab di sana kita ada lembu dia orang banyak. Ya, kemudian kita boleh bantu ekonomi dia orang. Dapatkan lembu-lembu daripada orang, kita beli untuk dia orang dan kita korbankan balik pada masyarakat yang lain. Jadi dia menjana pendapatan untuk dia orang. Dia boleh meluaskan rezeki dan ada banyak lagi untuk mereka membela lembu untuk stok pada tahun-tahun yang akan datang pula. Jadi bila kita buat korban tu bagi mereka, sebenarnya menjana income yang besar untuk masyarakat di situ. Bukan kita nampak hanya pada orang yang makan daging korban saja. Orang yang membekalkan tu daripada kalangan orang Islam membuka peluang pekerjaan yang lagi banyak dengan sebab ramainya orang Islam yang berkorban di negara mereka. Jadi Yayasan Ikhlas ni ataupun Korban Ikhlas ni dia nampak benda ini dan dia support setiap tahun hampir 9 tahun dah. Dan saya rasa kita memberi peluang banyak untuk masyarakat di sana untuk lebih bekerja, lebih mendapat perolehan. Ya, Alhamdulillah. Masya-Allah. Dan Ustaz, bagaimana misalnya kata kalau mereka di luar sana yang sedang menonton ingin sama-sama menyertai ibadah korban ni, masih banyak masa lagi ni. Ya, kita ada lagi kan. Kita insya-Allah sempat lagi sekarang QR code dah boleh. Yeah. Jadi tuan-tuan boleh layari laman web Korban Ikhlas. Tuan-tuan boleh masuk Facebook Korban Ikhlas. Tuan-tuan boleh layari Telegram Korban Ikhlas dengan kalau kata nak ambil dalam negara, kalau tak mau di luar negara, kita boleh RM800 dalam Malaysia, dalam semenanjung kita, ataupun kita nak buat di Sabah misalnya, ataupun kita RM1,000 lah, sebab kita nak bawa ke jauh ke tempat dia. Kalau di luar negara itu dalam RM450 insya-Allah. Tuan-tuan boleh layari laman web yang tertera, nombor telefon yang tertera, insya-Allah pihak kami di Korban Ikhlas akan melayan panggilan anda dan berurusan dengan anda. InsyaAllah kita ada masa lagi. Ya, kalau di Sabah, di Sarawak kita ambil RM1,000 satu bahagian. Untuk Semenanjung RM800 insya-Allah. Dan untuk di luar negara, di Kemboja tadi RM450 insya-Allah. Masya-Allah. Dan harga-harga ni dan juga Korban Ikhlas akan orang kata apa, akan dijalankan, dilakukan tertumpu kepada Kemboja ataupun di serantau Asia? Kita boleh 4 buah tempat tadi, 4 wilayah tadi. Di Aceh, di Mindanao, kemudian di Patani dan di Kemboja. Boleh buat 4 ni, tapi pengkhususan keutamaan kita nak tumpukan kepada Kemboja. Tapi kalau ada permintaan nak buat di Aceh, kita ada wakil kita di sana. Cuma saya nak mengajak untuk kita di Kemboja. Cuma 4 tempat ni kita buka. Baik, itu dia insya-Allah. Dan segala maklumat dah pun tertera di kaca TV anda dan diharapkan segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan ustaz juga insya-Allah, sama-sama untuk kita melancarkan misi membantu sahabat-sahabat saudara se-Islam kita di Kemboja. Ini adalah misi kita untuk ibadah korban ikhlas di Kemboja. Terima kasih sekali lagi Datuk Ustaz bersama dengan kami, dan kepada anda teruskan bersama kami. Jangan ke mana-mana, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini insya-Allah.